Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfara Nadira binti Samsudin dari AP247 dan kami daripada kumpulan A4 bakal membentangkan tentang penghayatan etika dan peradaban dalam memupuk kesepaduan kaum. Pada bab ini, kumpulan kami akan membuat kajian bagi merumuskan tentang kepentingan etika dan juga peradaban daripada sebuah filem yang mempunyai pelbagai konteks dari segi etika dan juga peradaban bagi dipraktikkan di dalam semua masyarakat demi menjamin kesejahteraan sesuatu penduduk. Hal ini sangat penting bagi membentuk seluruh individu, keluarga, organisasi masyarakat dan juga negara. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang intipati filem ini. Jadi filem yang telah kami pilih ialah Majika, mana arahan Edri Abdul Halim. Kisah ini berasaskan daripada kisah dongeng, mitos dan juga legenda Melayu yang ternama. Filem ini juga penuh dengan nilai kasih sayang, cinta dan juga pengorbanan. Filem ini juga berbentuk kekeluargaan di mana mereka menyelit sedikit sebanyak pantang larang orang Melayu seperti jangan keluar rumah waktu senja, di mana ada sebab di sebalik pantang larang tersebut di mana dapat membentuk etika dan juga peradaban seseorang itu. Saya Sharifah Nurfana, saya akan menerangkan penyataan masalah tentang etika dan peradaban dalam paduan. Etika dan peradaban dalam paduan amat penting dalam sesebuah masyarakat. Namun, tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sejarah dan biografi masyarakat berkenaan. Etika peradaban di Malaysia boleh dihuraikan difahami mengikut susur masa evolusi sejarah iaitu para kolonial dan pasca kolonial. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah yang timbul semasa pembentukan paduan antara kaum. Antaranya ialah terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah penyiaran isu sensitif di sosial media. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Banyak isu sensitif yang dipertontonkan hingga mengguriskan perasaan. Kebiadaban dan penghinaan terkemuka di media sosial jika tidak bijak ditangani. Jika hal ini masih diteruskan, boleh mencetuskan pergaduhan antara kaum dan meruntuhkan perpaduan sekian lama yang dibina oleh kepimpinan terdahulu. Seterusnya adalah pergaulan antara kaum yang sangat terhad. Ini disebabkan penyatuan kaum dari segi pergaulan antara mereka adalah sangat terhad di mana masyarakat Malaysia lebih suka bergaul dengan kaum mereka sendiri. Seterusnya, pergaulan antara kaum-kaum yang terhad. Penyatuan kaum dari segi pergaulan antara mereka adalah sangat terhad di mana masyarakat Malaysia lebih suka bergaul dengan kaum mereka sendiri berbanding dengan kaum yang lain. Dan mereka telah mewujudkan rasa perkauman yang secara langsungnya menghalang perpaduan dan integrasi nasional. Seterusnya, perbezaan status ekonomi dalam kalangan perkauman. Perkembangan penjajah pada abad ini yang ke-19 telah membawa perubahan yang besar kepada komposisi penduduk. Masalah ini telah kelihatan kerana British telah mengasingkan kaum mengikut tempat-tempat tertentu iaitu seperti orang Melayu di desa atau di luar bandar, manakala kaum Cina di bandar dan orang India di ladang-ladang. Ini telah menjarakkan sosial ekonomi antara semua kaum di Malaysia. Seterusnya saya akan menerangkan objektif kajian ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bersatu padu dalam sesebuah komuniti yang pelbagai. Misalnya, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Malaysia, China, India, Bidayuh, Kadazan, Melanau dan sebagainya. Ini bermaksud kepelbagaian kaum, idealisme serta kefahaman terhadap sesuatu perkara berlainan antara satu sama lain.
Kesedaran dan sikap toleransi yang kukuh dapat mengurangkan jurang sosial dan mengelakkan ketidaksefahaman antara kaum. Seterusnya, pembentukan nilai-nilai murni terutamanya dalam kalangan generasi muda. Nilai-nilai murni yang terbentuk secara holistik dalam diri akan mempengaruhi komuniti untuk bertindak sama ada secara positif atau negatif. Oleh itu, nilai toleransi seumpamanya akan membimbing masyarakat untuk memahami budaya serta perayaan kaum-kaum secara lebih mendalam. Misalnya, perayaan kaum India, Deepavali, Melayu, Hari Raya Aidilfitri dan juga Cina, Tahun Baru Cina. Jika nilai-nilai ini diamalkan, budaya ini tidak akan ditelan oleh arus pemodenan dan membuka peluang generasi muda untuk mempelajarinya. Akhirnya, objektifnya adalah untuk membawa implikasi perpaduan rakyat kepada pembangunan negara. Jika semua kesefahaman yang sekutu, kerjasama mudah tidak dikecapi tanpa sebarang perselisihan faham. Contohnya, ekonomi negara meningkat dalam pelbagai aspek seperti pengeluaran dan penghasilan produk dari tahun ke tahun. Dari itu, dapat meningkatkan taraf hidup rakyat di Malaysia, malahan menjadi rujukan perdana kepada negara-negara metropolis bahawa paduan rakyat merupakan kunci pembangunan negara. Assalamualaikum, nama saya Nurul Hanis Balkis binti Muhammad Akbar dari AP221. Definisi etika dan peradaban. Etika merupakan sesuatu ilmu di mana bukanlah tergolong dalam prinsip akhlak. Prinsip akhlak merupakan pegangan seseorang individu atau kumpulan yang harus dipatuhi garis panduannya. Seperti yang diketahui semua, etika adalah berkaitan dengan konsep moral di mana menjurus kepada kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab dan keadilan. Antara faktor pembentukan etika bagi seseorang individu adalah dipengaruhi beberapa aspek dan unsur di mana yang pertama adalah pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga memainkan peranan dari kecil di mana memberi asuhan dan didikan kepada anak-anak serta nilai murni dalam etika amatlah penting dalam menunjukkan setiap perbuatan untuk diamalkan dari kecil secara terbimbing. Yang kedua iaitu pengaruh rakan. Etika seseorang individu paling mudah dipengaruhi dari pelbagai tingkah laku sama ada dari segi baik ataupun tidak daripada orang-orang sekeliling yang paling hampir ataupun rapat seperti rakan. Yang ketiga iaitu pengalaman hidup. Pengalaman yang memberi pengajaran dari kehidupan sendiri maupun melihat kepada kehidupan orang lain yang mampu untuk memberi dan mengajarkan sesuatu nilai yang boleh dicontohi. Yang keempat pula adalah nilai peribadi dan prinsip moral. Nilai peribadi dan prinsip moral ini dilihat dari segi kerjaya dan segi keluarga seseorang individu. Dan yang terakhir, kini adalah faktor keadaan. Keadaan ini sering mempengaruhi tindakan seseorang individu. Terkadang boleh berlaku sesuatu perkara yang tidak beretika tetapi terpaksa dilakukan oleh kerana keadaan memaksa. Kini jelaslah etika amat penting dalam kelangsungan kehidupan bagi seorang manusia. Bagi peradaban pula di sini, ia merujuk kepada tafsiran dan definisi bagi sesuatu perkataan yang mempunyai makna dan tafsiran yang berbeza. Seperti yang dinyatakan dalam slide ini, yang pertama bahasa Jerman iaitu culture dengan ejaan huruf K di hadapan, di mana membawa definisi kepada peradaban yang berbeza dengan bahasa Inggeris. Yang kedua, dalam bahasa Inggeris, istilah civilizations adalah perkataan yang paling besar yang diguna pakai dalam merujuk kepada tamadun atau peradaban. Yang ketiga, Latin iaitu civitas yang membawa erti bandar. Dan yang terakhir iaitu K nomos dan chameleon yang merujuk kepada penggunaan bahasa Greek yang didefinisikan sebagai terbentang yang merujuk kepada istilah peradaban juga. Seterusnya, saya Nurhana Fatihah binti Abdul Muttalib akan membentangkan konsep etika dan peradaban.
Etika dan peradaban adalah dua konsep yang bergerak seiring. Dengan kata mudahnya, di mana ada etika, di situ ada peradaban. Etika diterjemahkan sebagai peraturan masyarakat yang terdiri daripada tata susila dan tata tertib masyarakat. Manakala, peradaban merupakan sebahagian dari unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah. Berdasarkan kepada konsep etika dan peradaban, sama ada Cina, India dan Arab, terdapat persamaan di antara semua tamadun, iaitu mementingkan tingkah laku dan pemikiran manusia untuk membezakan sesuatu perkara sama ada baik atau buruk dan boleh dilakukan atau perlu dihindari berdasarkan kepada nilai yang diterima oleh masyarakat di sesebuah negara atau tamadun. Prinsip nilai hidup manusia, prinsip kebaikan dan keburukan, prinsip keadilan dan saksama, prinsip kejujuran dan prinsip kebebasan merupakan prinsip-prinsip asas etika yang seharusnya diamalkan oleh setiap manusia kerana semua prinsip tersebut adalah prinsip teras yang sangat relevan dalam urusan kehidupan seharian untuk menjadi manusia yang beretika dan berakhlak mulia. Peranan etika dan peradaban dalam mendorong tanggungjawab sosial di Malaysia terdapat menerangkan juga tafsiran, harian dan autoriti. Konsep tafsiran autoriti realiti sosial menunjukkan kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperakui bersama. Tafsiran autoriti lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa di dalam masyarakat, manakala tafsiran harian yang diterima bersama tidak terikat oleh undang-undang formal tetapi lebih memaparkan dalam perbezaan itu mereka didorong dan memiliki norma yang dikongsi bersama. Konsep realiti sosial iaitu pengalaman hidup dan dilalui dan diterima oleh pelbagai kumpulan atau satra berasaskan kepentingan peribadi dan norma hidup sejagat. Definisi tanggungjawab sosial ianya bermakna mengakui pilihan atau perbuatan keputusan dan tingkah laku seseorang itu memberikan kesan kepada alam persekitaran di mana ianya bertinggal. Tanggungjawab sosial juga adalah kerangka etika dan ketemadunan yang meletakkan semua pihak, baik organisasi ataupun individu yang mempunyai kewajiban untuk bertindak bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Bagi peranan etika dan peradaban dalam mendorong tanggungjawab sosial ianya merupakan sebuah masyarakat yang menghayati etika dalam tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial berteraskan nilai dan ianya juga bersumberkan agama, budaya, falsafah kehidupan yang menjadikan pegangan bagi semua masyarakat. Tanggungjawab sosial ini terbahagi kepada dua, iaitu tanggungjawab sosial luaran dan tanggungjawab sosial dalaman. Bagi tanggungjawab sosial luaran, terdapat beberapa faktor yang penting akan dilihat, antaranya adalah kesedaran dan tindak balas bagi sesuatu perkara. Manakala bagi tanggungjawab sosial dalaman pula hanya tertumpu kepada hati etika yang profesional. Seterusnya adalah konsep tanggungjawab sosial yang di mana Tuhan mencipta manusia dengan pelbagai bentuk dan keadaan. Ini menunjukkan bahawa setiap manusia di muka bumi ini mempunyai etika, moral dan akhlak yang berbeza. Bahkan terdapat juga golongan manusia yang dianugerahkan dengan kekayaan, kemewahan dan juga dikurniakan kecerdikan dan kepandaian. Oleh itu, menjadi tanggungjawab bagi kita yang diberikan kelebihan nikmat untuk dikongsikan dengan mereka yang memerlukan. Oleh disebabkan itu juga, wujudnya konsep sedekah, zakat, wakaf, infak, derma dan sumbangan bagi mereka yang memerlukan sumbangan. Seterusnya adalah dalam peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial ini terdapat beberapa cara dalam memupuk nilai dan sikap tanggungjawab. Terdapat dua cara untuk memupuk nilai dan sikap tanggungjawab. Yang pertama adalah seorang individu tersebut dapat memikul tanggungjawab bersama. Kejayaan dalam melakukan sesuatu aktiviti kemasyarakatan ia bergantung kepada sikap tanggungjawab alif bagi
melaksanakan sesuatu aktiviti tersebut dengan jayanya. Penglibatan, sokongan, kerjasama dan rasa tanggungjawab ini diperlukan komitmen yang tinggi dan pengorbanan bagi semua ahli. Yang kedua adalah individu yang mempunyai sikap ambil peduli dengan keadaan persekitaran. Sikap peka tentang kesusahan orang lain menimbulkan keinsafan dan cuit naluri keinsanan untuk menghulurkan bantuan yang sepatutnya mengikut apa yang termampu. Seterusnya, saya Nur Atira Farisha binti Muhammad akan membentangkan kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pertama, melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Perpaduan kaum merupakan faktor yang penting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat serta dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Sebagai contoh, apabila sesebuah masyarakat berpecah dan bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni akan menjadi mundur. Kedua, dapat mengekalkan kestabilan politik. Kekuatan utama Malaysia sejak merdeka ialah kestabilan politik yang membolehkan negara Malaysia mencapai kejayaan yang membanggakan dalam pelbagai bidang. Untuk memastikan kejayaan Malaysia yang berterusan, kita memerlukan masyarakat yang mempunyai nilai dan etika peradaban dalam setiap diri individu. Dalam hal ini, Malaysia dapat meluaskan skop persahabatan dan perdagangan ke skala global. Ketiga, mengukuhkan dan membangunkan ekonomi negara. Seiring dengan pembangunan dan kejayaan ekonomi, perpaduan kaum merupakan faktor penting untuk Malaysia memperoleh status negara maju. Impaknya, ekonomi negara akan mendapat manfaat daripada kebanjiran pelancong asing serta pelabur asing akan berminat untuk membuat pelaburan di Malaysia. Ini membuktikan Malaysia berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain. Seterusnya, keempat, menguatkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Rakyat yang mempunyai semangat patriotik yang utuh, tidak kira di mana mereka berada, akan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk mengekalkan keharmonian, keamanan dan kesejahteraan negara. Kelima, meningkatkan imej negara di persada dunia. Malaysia mempunyai penduduk yang pelbagai budaya, kaum dan agama. Hubungan yang harmoni berlandaskan etika dan peradaban yang terpuji akan mengukuhkan kedaulatan dan perpaduan negara. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan Malaysia adalah satu keistimewaan serta tarikan rujukan hidup oleh negara luar. Dan yang terakhir adalah membantu dalam membentuk kepribadian diri. Di sini kita dapat lihat terdapat pelbagai masalah baru yang timbul dalam era ini, iaitu masalah sosial di kalangan remaja seperti penyalahgunaan dadah, lumba haram, membuang bayi dan sebagainya. Apabila kita melihat masalah sebegini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa akhlak, etika dan peradaban amat penting bagi sesebuah masyarakat untuk mendidik remaja supaya berakhlak mulia dan berilmu. Ini menunjukkan pentingnya menerapkan nilai moral dan etika yang baik dalam diri golongan muda seperti rasa hormat, tanggungjawab dan sebagainya. Cabaran dalam memupuk perpaduan kaum. Yang pertama, merujuk kepada proses sosialisasi yang terhad. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang individu ataupun kumpulan komuniti dalam masyarakat serta bagaimana cara untuk menentukan sesuatu tanggapan serta reaksinya. Seseorang individu tersebut harus mempelajari dan menerima nilai-nilai, sikap, kemahiran dan peranan yang dapat membentuk personalitinya dan seterusnya menyatukannya ke dalam kelompok kaum atau masyarakatnya. Bagi yang kedua pula, merujuk kepada lanskap politik negara. Bukan sahaja berbilang kaum, malahan berbilang parti politik yang mengambil tempat di negara Malaysia ini. Tidak dinafikan, kesemua parti politik itu mempunyai gagasan dan kepentingan yang berbeza buat mereka dan pembangunan negara ini. Bagi yang ketiga pula, etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan suatu penilaian terhadap budaya lain atas dasar nilai sosial. Yang keempat di sini merujuk pula kepada
tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain. Secara harfiah dan telah diketahui oleh semua masyarakat bahawa negara Malaysia hidup dalam keadaan berbilang kaum. Rakyat Malaysia secara rata-rata hidup dalam lingkungan budaya kaum mereka sendiri, sahaja di mana jarang bergaul dengan kaum-kaum yang lain. Kebanyakan kaum di negara ini berasa lebih selesa dan selamat hidup dalam kelompok sendiri saja. Dan yang terakhir adalah sikap prasangka, iaitu prejudice. Prejudice adalah berprasangka terhadap sesuatu hal yang tidak ada akar umbinya dan tidak berdasar. Prejudice juga adalah satu bentuk tuduhan yang dilemparkan kepada seseorang individu atau kumpulan sekelompok masyarakat yang boleh mencetuskan isu dan menjatuhkan mereka. Kita beralih kepada kesan masyarakat tidak bersatu padu. Seperti yang kita semua tahu, masyarakat bagi sesebuah negara perlu bersatu padu bagi membentuk negara majmuk dan kukuh dari semua aspek. Masyarakat yang bersatu padu merupakan satu elemen penting dalam mewujudkan kestabilan politik dan seterusnya membawa kepada kelancaran dalam membangunkan negara secara konsisten tanpa sebarang permasalahan. Berdasarkan filem Majika, sesetengah masyarakat atau individu bertelagah demi kepentingan diri sendiri. Pelbagai kesan dapat dilihat terutamanya bagi sesuatu tamadun atau negara jika masyarakat tidak bersatu padu. Antaranya ialah keharmonian negara terjejas atas dasar kebencian dan permusuhan. Selain itu, ekonomi negara tergugat sekiranya aktiviti ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar. Bukan itu sahaja, kedaulatan negara juga terancam sehingga mampu mengundang pihak luar mencampuri hal ehwal dalaman negara. Seterusnya, masyarakat tidak tenteram disebabkan ketidakwujudan perpaduan menyebabkan rakyat berasa terkongkong untuk melakukan sesuatu aktiviti bersama-sama. Seterusnya adalah analisis bagi filem Majika. Filem Majika merupakan sebuah filem yang berbentuk kekeluargaan yang menyelitkan pantang larang orang Melayu, terutamanya bagi peringkat kanak-kanak seperti jangan keluar malam dan jangan membuang air kecil di merantai tempat. Filem Majika mengisahkan bagaimana dua adik-beradik yang tersesat di dalam dunia bunian selepas keluar rumah pada waktu senja. Di dalam filem tersebut, Ayu berhadapan dengan ujian sukar untuk menyelamatkan adiknya iaitu Malik yang diculik oleh nenek kebayan. Dalam filem ini terdapat dua faktor iaitu faktor pengaruh keluarga dan faktor keadaan. Pengaruh keluarga menjadikan Ayu lebih matang untuk menjaga adiknya walaupun dia dan adiknya Malik sama-sama terperangkap di dalam dunia majika dan terdapat banyak cabaran yang perlu mereka hadapi. Dan faktor kedua adalah faktor keadaan yang menjadikan seorang individu tersebut bertindak mengikut keadaan yang menjadikan tanggungjawab individu tersebut untuk membantu seseorang itu. Berdasarkan filem Majika, Bad merupakan individu yang membantu Ayu dan mencari adiknya Malik di dalam dunia Majika tersebut. Filem Majika ini merupakan satu filem yang memberikan banyak nilai kepada tanggungjawab seseorang dalam pelbagai situasi. Dari filem ini, ia mengajar banyak berkaitan etika dan peradaban antara manusia dan makhluk lain yang di mana tidak mengira perbezaan umur ataupun keturunan dalam membantu seseorang tersebut. Rumusan bagi kajian ini, kesimpulannya jelaslah kepada kita betapa penting dan besarnya peranan kita sebagai seorang manusia di dunia ini bagi menerapkan etika dan peradaban yang baik untuk membina masyarakat yang harmoni daripada pelbagai jenis kaum dan juga agama. Hal ini kerana hanya negara yang makmur dan sejahtera yang penuh dengan etika dan juga peradaban yang dapat meneruskan agenda pembangunan yang lebih gemilang pada masa akan datang. Isu keharmonian kaum merupakan topik perbincangan yang tidak asing dalam kalangan masyarakat Malaysia dan topik ini memerlukan perhatian yang lebih. Tindakan yang agresif dan proaktif mesti diambil dalam menangani isu ini. Terdapat pelbagai usaha-usaha yang boleh kita lakukan, antaranya adalah mengadakan aktiviti gotong royong. Aktiviti gotong royong merupakan salah satu cara masyarakat di kawasan perumahan berinteraksi dan mengenali antara satu sama lain. Amalan ini menyuntik kehidupan baru kepada konsep kerjasama masyarakat khususnya di kawasan bandar dan luar bandar.
Selain itu, menganjurkan majlis rumah terbuka. Amalan kunjung-mengunjung akan dapat menjalinkan hubungan silaturahim antara jiran, tetangga dan rakan yang berlainan kaum. Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai dan Hari Krismas adalah perayaan terkemuka yang boleh dinikmati oleh seluruh masyarakat di Malaysia. Perasaan hormat terhadap tabiat dan kepercayaan kaum lain akan wujud secara tidak langsung hasil daripada menghadiri sesuatu perayaan kaum. Selain itu, kempen sambutan Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan sebenarnya membuka satu lagi jalan dalam usaha Malaysia untuk menjalin semangat perpaduan antara kaum. Setiap tahun, pelbagai kaum akan mengambil bahagian dalam upacara sambutan ini. Pelbagai aktiviti yang dijalankan sudah pasti dapat meningkatkan persaudaraan dan permuafakatan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Usaha seterusnya adalah memperkasakan aktiviti sukan dan rekreasi dalam komuniti. Selain daripada faedah kesihatan, aktiviti sukan dan rekreasi boleh memupuk semangat kerjasama dan toleransi di kalangan peserta. Seterusnya, melaksanakan sekolah wawasan. Sekolah wawasan adalah sejenis sekolah integrasi yang menempatkan banyak sekolah dari beberapa aliran di lokasi yang sama. Dalam cadangan ini, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil semuanya akan ditempatkan di kompleks sekolah yang sama. Setiap pelajar dari sekolah tersebut akan menggunakan kemudahan dan prasarana sekolah yang sama. Tuntasnya, usaha ini mampu memupuk keharmonian di kalangan pelajar daripada pelbagai kaum dan asal-usul. Usaha yang terakhir adalah menggalakkan komponen perpaduan melalui seni. Seni tanpa had membolehkan perpaduan antara kaum yang sangat berharga. Semangat kesatuan boleh dilihat dalam beberapa bentuk seni, filem, muzik dan tarian. Seni boleh memupuk dan memahami perpaduan dalam pelbagai medium yang boleh dihayati dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Di sini saya berikan contoh bagi elemen seni muzik. Muzik adalah universal dan pelbagai seni muzik di Malaysia daripada pelbagai kaum dapat membantu masyarakat mempelajari budaya masing-masing dan dapat mewujudkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat negara ini. Misalnya, lagu Negaraku merupakan mesej yang perlu diakui agar semangat patriotik meresap dalam diri setiap individu.